Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Terima kasih Puan Ainun, sahabat-sahabat pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan peluang dan ruang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini sekali lagi kita dapat bertemu, kita dapat bersua untuk kita sama-sama berkongsi ilmu berkaitan dengan salah satu tanda daripada tanda-tanda kiamat, iaitu penulisan pantas tersebar. Sebenarnya kita tahu penulisan ni satu perkara yang kita selalu laksanakan. Nak tak nak memang kita hidup hari ini dengan penulisan. Dan kita akan diperlihatkan dengan banyak ilmu-ilmu yang dikongsikan, sama ada dalam bentuk buku, sama ada dalam bentuk penulisan yang hantar dalam WhatsApp ke, Telegram ke, Facebook, internet dan sebagainya, macam-macam lagi lah. Yang penting itu merupakan penulisan yang hari ini kita mudah untuk dapat. Penulisan yang mudah untuk kita akses. Dan hari ini bila mana kita lihat penulisan ini dah semakin lama semakin tersebar, maka of course kita boleh tengok ramai yang bijak pandai, ramai yang bijak pandai yang boleh meletakkan atau boleh mendefinisikan penulisan tersebut yang mana yang betul, yang mana yang tidak betul. Itu berdasarkan kepada kefahaman kita semua sekali. Maka bila mana digambarkan dengan penulisan tersebar ini, kita kena tahu bahawa penulisan-penulisan ini merupakan satu metod yang mana kita nak menyampaikan suatu maklumat kepada yang lain. Ulama dahulu kita lihat ataupun kita flashback balik kepada zaman penulisan wahyu terlebih dahulu, bagaimana penulisan tersebut dilakukan di atas pelepah tamar, kulit binatang, yang mana penulisan itu perlu untuk yang lain-lain dapat mengambil manfaat daripada apa yang ditulis. Kerana bukan semua orang yang boleh menghafaz. Macam kita contohnya, orang tu boleh hafaz sana, hafaz sini. Kita tak boleh menghafaz, jadi kita boleh membaca. Jadi sebab kita baca tersebut, maka tersebarlah ilmu, maka dapatlah ilmu pada kita, dapat manfaat kepada kita dan dapat kita beramal dengan ilmu tersebut. Baik, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini penulisan yang kita duk baca dah makin lama makin cepat tersebar. Sebab adanya internet, adanya kita katakan teknologi-teknologi yang membolehkan kita ini mudah untuk mendapatkan maklumat. Hari ini klik je, nak tengok apa, nak baca tentang apa, dah dapat dia punya maklumat tersebut. Dahulunya kalau kita nak baca surat khabar, nak dengar berita, pasti kita kena keluar ke kedai, pergi beli surat khabar, bawa balik dan baru kita selak satu persatu nak baca surat khabar tersebut. Hari ini mudah. Kita ada e-paper, berita harian ada, Metro ada, semua kita just kada klik saja, kita terus dapat apa yang kita nak akses dan kita boleh jump kepada page yang mana kita nak tanpa ada masalah. Itu merupakan bagaimana transformasi penulisan daripada satu ketika dahulu sampailah kepada hari ini yang memberikan banyak manfaat kepada kita. Namun tersebarnya penulisan ini adalah salah satu daripada tanda-tanda kiamat yang telah dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudahan untuk mendapatkan alat tulis atau alat untuk menghasilkan tulisan ini telah menjadikan penulisan pantas untuk disebarkan sama ada melalui percetakan ataupun melalui secara dalam talian. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat antara lain iaitu pertama mengucapkan salam kepada yang tertentu. Ini kita telah bicarakan. Aktiviti jual beli semakin banyak sehingga seorang isteri membantu suaminya dalam urusan perniagaan. Terputusnya tali silaturahim, banyak kesaksian palsu dan tersembunyi kesaksian yang benar, dan serta munculnya pena. Munculnya pena inilah menggambarkan tersebarnya penulisan, tersebarnya kita punya apa maklumat yang nak dikongsikan ke seluruh manusia lain. Dahulunya orang nak tengok satu berita itu cukup lama. Hari ini sekadar satu klik saja kita dapat melihat apa yang berlaku di sekeliling kita. Hadis tersebut merangkumi 5 tanda yang digambarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kedudukan umat Islam pada akhir zaman. Iaitu pertama yang kita lihat memberi salam semua sekali lah kita dah bicara. Yang paling kita nak fokus kepada hari ini iaitu bagaimana munculnya pena. Munculnya pena-pena yang mana kalau pen dahulunya kita perlu merujuk kepada pen itu hakikatnya adalah satu bentuk, satu kita tulis satu bentuk pen. Hari ini tak guna pen lah, dia main keyboard, tekan. Dulu ada keyboard, sekarang tak ada keyboard dah. Bila mana kita buka
handphone kita ni dah tak sebagaimana handphone dulu. Handphone dulu ada button. Nak tekan satu-satu. Dulu sekarang tak ada. Kita dah boleh tulis di atas skrin sahaja. Ataupun kalau tak nak tulis, kita boleh letakkan suara dan suara itu boleh convert secara terus menjadi tulisan. Itu salah satu teknologi yang menggambarkan penulisan atau apa yang kita nak sebarkan tersebut cepat disiapkan dan cepat kita boleh sebarkan kongsi kepada yang lain. Baik, jadi bila mana kita merujuk kepada perkara-perkara ini, yang utamanya adalah ilmu pengetahuan kita itu semakin lama semakin meningkat. Bila mana digambarkan pantas tersebarnya tulisan pantas tersebar dan sebagainya, maka yang paling utama adalah ilmu itu dah semakin lama semakin luas. Semakin lama semakin luas. Jadi ada pro and con dia. Yang pro-nya adalah manusia akan dapat banyak manfaat tentang ilmu. Apa-apa sekalipun, buka internet, kita dapat ilmu yang sangat bermanfaat. Hari ni kalau ibu-ibu lah, bagi ibu-ibu nak memasak kan, dah tak ingat lah punya menu-menu, klik saja dalam internet nak cari menu apa. Siakap 3 rasa, siakap 4 rasa. Klik saja, semua keluar. Nak gambarkan mudahnya proses tersebut hari ni. Okay? Itu dari sudut kebaikannya. Tapi dari sudut keburukannya, bila mana tangan kita ni cepat untuk menulis. Tangan kita cepat untuk mencari maklumat. Kadang-kadang maklumat yang kita dapat itu maklumat yang tak sahih. Maklumat yang tidak benar. Dan akhirnya maklumat itulah menyebabkan banyak kekeliruan berlaku. Dan dengan maklumat itu jugalah bila mana kita sebarkan sesuatu, dia akan tiba kepada fitnah. Dan kita menyebabkan adanya menghakis satu sifat bahawa kepercayaan manusia itu, etikad kepada kepercayaan manusia itu semakin lama semakin hilang. Okay? Jadi, penulisan tersebar ini bagus. Cepat untuk memberikan maklumat. Tetapi akhir-akhirnya dia beri kesan yang besar kepada kehidupan manusia. Khususnya dalam bab komunikasi. Kenapa kita sebut bab komunikasi? Sebab bila mana kita menulis, itu salah satu metod komunikasi kita nak berkomunikasi dengan manusia. Kita nak berkomunikasi, kita nak bagi tahu tentang ilmu-ilmu. Jadi dengan penulisan tersebutlah kita dapat berkongsi dengan manusia-manusia lain. Ibu-ibu ayah yang Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita menyebut tentang penulisan ataupun kita menyebut tentang komunikasi dalam penulisan. Yang pertama, apabila kita menulis, contohlah kita ni gemar menulis. Macam saya gemar menulis. Bila kita gemar menulis, kita kena pastikan apa-apa sahaja yang kita tulis itu, pertama, bagaimana kita nak pastikan komunikasi kalau kita nak menulis tentang sesuatu tentang ayat-ayat Allah. Bagi contoh, kita nak tentang perkongsian tentang ni dia kata nak masuk bulan Rejab dan sebagainya, tulis perkongsian tersebut. Apa-apa sahaja yang kita nak tulis itu, perlu kita ada laras bahasa yang tepat dan bertepatan dengan apa yang kita nak tulis. Contoh, kita nak tulis berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan solat dan sebagainya, perlu kita ada satu komunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala bentuk yang sangat-sangat baik. Contoh macam mana? Kita nak menulis tentang kelebihan bulan Rejab contohnya. Kelebihan bulan Rejab. Maka kita ambil nas daripada Quran. Untuk mengambil nas tersebut, perlu bagi kita sebagai manusia yang biasa ini untuk melihat nas tersebut daripada sumber yang betul. Tak boleh kita buka internet, buka cari kisah Isra dan Mi'raj. Kita ambil semua. Letak, ini penulisan kita. Sedangkan ada beberapa tempat dalam kisah-kisah yang kita ambil internet itu mungkin ada yang tak betul. Jadi bila tak betul, kita dah sebarkan penulisan tersebut kepada orang ramai. Orang pun mengambil manfaat daripada tulisan kita, dan apa yang kita sebarkan tersebut mungkin ada yang tak betul, maka kita telah menyebarkan suatu benda yang menyesatkan kepada mereka. Itu benda yang kita nak minta jauh. Nak menulis tak ada masalah. Tapi bila mana kita nulis berkaitan hal ehwal, berkaitan dengan Quran, berkaitan dengan hal ehwal yang merujuk pada Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kita melihat kepada sumber-sumber yang sahih sahaja. Itu cara kita menulis. Penulisan banyak tersebar ini. Kita tekan saja. Berkaitan apa yang kita nak cari, banyak terdapat di internet. Kita orang yang berilmu, maka sebar-sebarkanlah ilmu tersebut. Kita orang berilmu, maka perhatikanlah ilmu tersebut. Supaya ilmu yang kita nak ambil, penulisan yang kita baca dalam internet tersebut, penulisan yang benar. Dan bukan penulisan yang berunsur-unsur benda yang tak betul dan sebagainya. Itu kita nak elakkanlah. Baik. Ibu-ibu ayah yang Allah Subhanahu Wa Taala. Keduanya, bila mana kita menuju kepada penulisan ini, pun sama juga, dia berkait dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nak ambil hadis, kita buka dalam internet, kita tengok berkaitan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita buka hadis,
tengok bagaimana perbahasan tentang hadis tersebut. Kita dapat, oh cantik ni, kita ambil terus. Kita tak melihat kepada sumber asal hadis tu. Adakah hadis ni darjahnya sahih ke, hasan ke, dhaif ke, palsu ke. Kita tak melihat kepada perkara itu. Kita tengok, macam berkait kita ambil dan kita sebarkan. Itu perkara yang perlu untuk kita perhatikan. Kerana bila mana kita ambil daripada sumber penulisan yang salah, kita sebarkan, maka automatik kita tidak berkomunikasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang baik. Sebab kita komunikasi dengan Rasulullah ni, kita kena sentiasa selawat kepada baginda, menyebarkan apa yang baginda telah sebarkan kepada kita dengan cara yang paling baik. Maka dengan cara itu, automatik kita telah meletakkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahap yang paling tinggi dalam kehidupan kita. Kerana dia gambarkan kisah bagaimana Imam Malik rahimahullah ta'ala bila mana berada di Madinah. Nak katakan Imam Malik ini menjaga sungguh-sungguh adab dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik tidak memakai sepatu di dalam kawasan bandar Madinah. Kerana Imam Malik tahu bahawa di bawah sana itu ada jasad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Bahkan Imam Malik rahimahullah ta'ala riwayat mengatakan bahawa Imam Malik ini tidak membuang air di bandar Madinah. Bahkan dia membuang air di luar daripada bandar Madinah untuk meletakkan satu penghormatan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak katakan hebatnya orang ni bila mana dia tahu bahawa itu cara kita nak berkomunikasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa sama, bila mana kita menulis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti kita ambil sumber yang sahih sahaja. Baik. Kemudian yang ketiga, bila mana kita nak bercerita tentang ibu bapa, kita tulis tentang ibu bapa, kita nak tulis tentang sesuatu berkaitan ibu bapa, pasti kita kena meletakkan bahawa ibu bapa ni orang yang paling atas dalam kehidupan kita. Selepas Allah Subhanahu Wa Taala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah ibu bapa kita. Ibu bapa yang telah melahirkan kita, telah membesarkan kita. Maka apa-apa sahaja penulisan, yang mana penulisan ini kita rujuk terus kepada pembahasan dalam Facebook dan sebagainya lah. Kerana ada mereka-mereka ini kadang-kadang bila mana dia tidak berasa puas hati dengan ibu bapa, dia direct tulis dalam tu. Ataupun perkongsian terus dalam Facebook ataupun status dan sebagainya. Kadang-kadang dia boleh menyentuh hati seseorang ibu dan sebagainya. Okay? Nak cerita sebenarnya, nak cerita. Contohlah, tulis status dalam Facebook. Ketika musim banjir kan. Musim banjir, keadaan di kampung itu tidak menyenangkan. Keadaan banjir dan sebagainya. Tulis status kata, mohon maaf tidak dapat pulang, air banyak dan sebagainya, bahaya sebagainya. Okey, tak apalah, selesai lah. Maaf bonda. Okey, tak apa. Kemudian dalam masa sama dia ada keadaan yang sukaria. Oh, hari ni makan siakap dia rasa, hari ni makan besar sedikit. Menggambarkan kesenangan yang dia ada. Jadi bila dia sebarkan tulisan itu dalam kata-kata yang mudah, tapi dia memberi kesan kepada ibu atau bapa yang baca status tersebut. Nampak kita tak ada apa-apa pun tulis begitu. Tetapi hakikatnya dia memberi kesan yang besar. Tulisan patah tersebar tu, kita tulis, maka bila tulisan tersebut tersebar, maka dia automatik beri kesan kepada dalaman hati seorang ibu tu. Sebab tu saya pernah katakan bahawa kadang-kadang ibu ni bila mana ditakdirkan anak itu meninggal, anak itu sakit teruk untuk meninggal dan sebagainya, nazak nak meninggal sebagainya, susah untuk dilepaskan. Rupa-rupanya bila cek-cek, hati ibu ni sangat sensitif. Kadang-kadang dia dah maafkan anak secara luaran, tetapi dalaman di hujung hati tu masih ada lagi sakit baki luka yang belum disembuh. Jadi itulah benarnya kita bila ibu ni masih ada, mohonlah maaf kepada ibu tu sentiasa. Beritahu kalau ada salah silap, mohon maaf, mungkin tersalah atau mungkin tak perasan. Minta ampun sentiasa dengan ibu. Bukan tunggu raya je, raya balik baru minta ampun dan sebagainya. Itu tak perlu raya tu. Minta sentiasa. Tiap-tiap hari minta sentiasa. Sebab bila mana kita minta doa, minta maaf kepada ibu kita, mungkin ada hujung-hujung yang ibu terasa itu, ibu akan maafkan. Bila masih tak dimaafkan, itu jadinya ada setengah-setengah kisah yang mana kita lihat bahawa anak itu azab sungguh nak meninggal dunia. Sakit, nazaknya. Kenapa? Kerana adanya hujung tu di hati ibu tu, dia tidak memaafkan seorang ibu, seorang anak dia tu. Jadi bila diberitahu kata, cik ada apa-apa ke, anak ni masih ada hutang ke, masih ada kesalahan, maafkanlah dia, kata sian dia. Jadi akhirnya ibu dengan rela hati kata, betul, dia masih ada lagi, cik terasa dengan dia dulu. Dia dulu pernah sakit hati, cik dah maafkan, tapi macam tak boleh nak pergi, tak nak move on, katalah. Sebab ada lagi macam dia berkata kasar sedikit dengan cik dan cik rasa macam ada dalam lubuk hati tu tak dapat dimaafkan. Jadi tak apalah, cik dengan hati yang cik maafkan dia lah. Jadi bila maafkan dia, elok anak tu pergi.
Sebab itulah bila mana kita menulis hari ini, derhaka seorang anak itu bukan dari sudut lafaz dia itu, dari sudut penulisan. Tiba-tiba ibu lihat status anak, kata Allah sedapnya dia pergi bercuti, tak ajak pun kita. Walaupun nampak tak ada benda pun, tapi bila seorang ibu baca, tak ajak pun, tak bagi tahu pun, luka hati. Nah, ingatlah, kita pesanlah kepada yang lain-lain juga. Bila mana kita menulis apa-apa, pastikan kita tidak menyebabkan orang sekeliling kita itu terasa hati. Khususnya orang paling dekat dengan kita. Ini kes yang saya banyak diceritakanlah berkaitan dengan bila mana kongsi status tu dalam WhatsApp ke dalam Facebook ke, ada orang lain yang terasa hati. Yang paling utama, ibu ayah kita. Cuti sekolah ni, memanglah mak ayah di kampung, tapi bagi tahulah sepatah kata nak pergi berjalan sikit ke sana ke sini, bagi tahu, tak ada masalah. Kita tak bagi tahu. Bila kita tak bagi tahu, kita tak bagi tahu apa-apa, tiba-tiba dah sampai sana. Tulis status. Kata bila masa pula pergi bercuti ni, tak bagi tahu apa pun. Kata telefon, kata pergi bercuti bila? Oh, dia nak bercuti ni. Kata, oh pergi cuti. Jadi mak tu terasa hati. Oh, tak bagi tahu sepatah. Memanglah itu hak dia lah nak pergi cuti mana-mana. Tapi status penulisan yang kita buat dalam Facebook dan sebagainya itu boleh beri kesan kepada ibu dan ayah kita. Jadi itu kena hati-hati. Nampak macam tak ada benda pun kan. Tapi bila mana penulisan tersebar, salah satunya bagaimana kita tulis sesuatu yang menyebabkan orang lain terasa hati. Baik, ibu ayah yang Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang ketiga lah, berkaitan dengan ibu dan ayah. Yang keempat, bila mana kita menulis tentang pasangan. Ini pun sama juga. Penulisan, yang ni kan ada isu-isu berkaitan dengan hal ehwal masyarakat hari ini. Penulisan tersebar yang mana kita ni kadang-kadang kita tulis sesuatu yang memburuk-burukkan pasangan kita. Kita tulis sesuatu yang memburuk-burukkan pasangan kita. Hari ni dia tak bercakap dah, tapi dia dalam bentuk tulisan. Dalam tulisan. Hari ni memang cukup-cukup kita rasa macam tolonglah kalau berlaku pada kita ni, minta jauhkanlah. Salah satunya kita memuji-muji suami kita atau kita muji-muji isteri kita, oh cantiklah, hebatnya, pandai masak. Tak perlulah kita nak zahirkan dalam Facebook, dalam kita punya status apa-apa, tak perlu. Just kita bagi tahu, kata alhamdulillah rezeki Allah bagi hari ni, lauk Allah bagi ni, cukuplah, taklah lebih-lebih sangat, tak perlu. Bila kita berlebihan, maka itu memberi kesan kepada orang lain melihat. Orang lain kata Allah menyampah betul duk puji bini dia, menyampah betul duk puji suami dia. Apa tak ada benda. Tak perlu kita nak puji-puji begitu. Tak perlu. Kerana puji-pujian tersebut kita zahirkanlah kepada pasangan kita dalam bentuk yang lebih baik. Itu dah keadaan kita berada di rumah dan sebagainya, itu yang lebih sopan. Mana kita zahirkan kepada yang lain. Nak tunjuk semua. Atau terima kasihlah isteri tu tolong siapkan makanan, siap tunjuk gambar sebagainya. Itu sebenarnya satu benda yang menyebabkan ada masalah psikologi kepada orang yang suka menzahirkan perkara-perkara itu. Tak perlu untuk kita zahirkan. Memanglah kita nampak kita ni caring, nampak kita ni baik. Tapi dalam keadaan ini, tak perlu kita buat begitu kerana dia boleh menyebabkan orang lain membaca dan orang lain terasa hati. Ataupun orang lain rasa macam nak muntah lah, tengok apalah ni, nak kini-kini sangat buat apa kan. Itu antara perkara-perkara yang perlu kita elakkan. Supaya penulisan tersebut tidak menzahirkan sesuatu yang buruk kepada pasangan-pasangan kita. Ini berkaitan yang baik. Kalau yang buruk, cerita hal buruk suami kita. Oh Allah, tengah hari pukul 10 pagi baru nak bangun, pagi-pagi tak nak bangun. Kita zahir, kita bagi tahu suami kita ni buruk macam tu. Nampak macam kena bergurau, tapi dia tak kena tempatnya. Bagi tahu keburukan suami kita balik lambat atau tengah malam balik, tak balik-balik lagi. Ataupun saya ingat satu contoh, saya ingat ini kawan saya juga dalam status Facebook dia tu. Dia ceritakan perihal cuti sekolah. Sekolah kan dia cuti bersama anak-anak. Jadi suami dia bekerja. Bila bekerja, dia macam dia nak condemnkan suami dia tu. Dia bagi tahu, kata untunglah orang tu kerja, kita semualah melanggu anak-anak kat sini, masak lagi, jaga anak lagi, tu tak kena lagi. Dia sedap cari kerja. Kata, ya Allah, tak perlu ceritalah, ini hal masalah rumah tangga. Tak perlu kita cerita pada orang lain. Bila kita cerita pada orang lain, orang tengok, weh, teruk rumah tangga dia, dia cerita semua pada orang. Tak perlu. Jadi itu antara perkara yang kita kena bendung. Jangan kita sebarkan kepada yang lain tentang masalah rumah tangga kita. Yang baik, kita bawa yang baik, kita kekalkan dalam rumah tangga kita. Yang buruk itu kita simpan-simpanlah dalam rumah tangga kita. Tak perlu kita sebar-sebarkan kepada yang lain. Bila mana kita sebarkan, pasti dia akan beri kesan kepada hubungan kita di antara sama suami dan isteri itu. Itu kita kena elakkan. Kalau kita tak buat begitu, memang dia akan beri kesan yang menyeluruh pada kehidupan kita. Pasti. Dan saya yakin, kalau kita tak ubah pada yang begitu, dia akan jadi satu masalah besar akan berlaku pada masa akan datang. Sebab hari ini media sosial dia terbuka luas. Bila terbuka luas, orang melihat apa yang kita lakukan.
Oh, melihat, oh memerhatikan, oh begitu, oh begini, oh macam ni. Jadi itu antara perkara-perkara yang perlu kita elakkan. Saya ingat ada sahabat saya tu, dia cerita bahawa ramainya kawan-kawan dia tu dah bercerai dalam peringkat muda. Peringkat muda. Peringkat yang kata dalam 30-an ramai dah bercerai. Saya kata, kenapa je sampai begitu? Salah satu faktornya media sosial. Kerana terlalu expose sangat sesuatu benda tu. Kadang-kadang isteri nak berhias dengan cantik sekali. Suami selekeh macam tu je. Bila mana nak diceritakan, tak boleh. Nak bagi tahu tak boleh. Dan sekali tu dalam tulisan, kata, rimaslah berjalan orang yang tak kemas ni. Nampak macam tak ada apa-apa, tapi dia beri kesan besar kepada hubungan di antara suami dan isteri. Jadi itulah perkara yang perlu kita elakkan. Perkara yang perlu kita harmonikan dalam rumah tangga kita supaya jangan ada perkara-perkara sebegitu rupa yang menyebabkan rumah tangga harmoni itu akhirnya jadi kacau bilau. Ibu-ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala itu penulisan melibatkan suami dan isteri lah dalam rumah tangga kita. Kemudian bagaimana pula penulisan dengan anak-anak? Anak-anak pun sama juga hari ni kan. Hari ni kenapa kita katakan hubungan di antara ibu ayah dengan anak-anak tu semakin lama semakin renggang. Dahulu-dulunya rapat, hari ni renggang. Sebab penulisan jugalah. Apa tanda penulisan tersebut? Nak panggil makan. Dulu panggil makan, kita pergi ke bilik ketuk. Ketuk, Along, Angah, jom makan. Ataupun buka pintu. Cik, jom makan sama-sama. Suara mak itu memanggil dengan satu nada yang menyeru, dia akan memanggil dengan hati yang tenang. Nak makan. Tapi hari ni kat mana? WhatsApp dia. Grup keluarga, WhatsApp. Mak kat dapur, ayah kat ruang tamu, anak dalam bilik. Jom makan semua, jom makan, jom. Ini berlaku semualah. Mohon maaflah kalau terasa kan. Tapi ini realiti. Jom makan, jom. Dah siap, jom makan kat dapur. Jadi bila kita hanya menggunakan tulisan itu sahaja, maka bagaimana kita nak zahirkan satu keharmonian hubungan kita antara keluarga tu. Makin lama makin tak ada. Makin lama makin tak ada. Jadi bila mana kita sebut lafaz, dia akan terasa hati lekat. Kata jom makan sebab apa? Oh, itu mak dah panggil, jom makan. Tapi bila mana panggilan dalam WhatsApp, tak menggunakan suara, jom makan, jom ayuh makan sama-sama. Jadi dia tak ada dah, hubungan tu tak ada. Kata ibaratkan kita punya satu ikatan di antara ahli keluarga tu, ibu, ayah, anak-anak tu makin lama makin renggang. Ini berlaku pada hari ni. Segala macam kita dah kena tukar. Kita tak boleh teruskan dengan perkara-perkara begini. Kerana dia beri kesan kepada hubungan di antara keluarga tu. Dah tak bercakap dah. Jadi bila tak bercakap, maka handphone tak kat bilik lah. Tak bawa lah. Tu dia kat meja makan. Sampai-sampai makan. Makan. Habis. Angkat. Basuh tangan. Masuk bilik balik. Kunci pintu. Kata umpama kat rumah ni tak ada apa-apa. Umpama kat rumah ni dah sekadar persinggahan semata-mata. Mana nilai-nilai murni yang mana ketika itulah di meja makan kita nak berdiskusi, nak bertanya khabar, Alung macam mana pelajaran Alung hari ni, macam mana Angah pelajaran Angah macam hari ni, kata macam mana kehidupan hari ni, macam mana okey tak hari ni, sihat tak. Jadi bila tak bertanya begitu, sekadar penulisan semata-mata, maka automatik dia akan beri kesan kepada kehidupan kita seharian kita. Jadi kalau boleh kita cuba ubah. Kita cuba ubah. Nak ubah secara terus mungkin susah, ubah sikit-sikit. Daripada kita ini, asyik menggunakan tulisan semata-mata dalam bentuk komunikasi kita dengan anak-anak, kita ubah. Pergilah panggil. Walaupun nampak penat sedikit Allah daripada dapur, nak panggil, nak naik ke atas, nak ketuk bilik seorang-seorang. Tapi tak apa. Itu teknik yang insya-Allah akan mengharmonikan hubungan di antara kita dengan anak kita. Ketuk seorang-seorang. Ataupun petang-petang kan, nak minum petang. Jom semua kita keluar dekat laman rumah. Kita minum petang sama-sama. Ketuk seorang-seorang, jom keluar. Ataupun bila keluar tu, pegang tangan anak-anak, jom turun sekali, menggambarkan kasih sayang. Kalau kita duduk dekat bawah sama juga. Duduk dekat laman bawah WhatsApp. Jom Angah makan kodok petang-petang, jom Acik makan. Mereka turun. Tapi dia tidak jadi satu hubungan, satu keadaan yang beri kesan, yang menyeluruh dalam kehidupan kita sebagai manusia. Itu insya-Allah kalau kita ubah sedikit demi sedikit, dia akan beri kesan yang menyeluruh, insya-Allah dia akan beri keakraban dalam hubungan kekeluargaan insya-Allah. Jadi itu hubungan di antara anak-anak. Anak-anak pun sama hari ni. Apa-apa yang tak puas hati, tag dalam Facebook, tag dalam status dan sebagainya. Oh, hari ni membantu ibu buat sekian-sekian. Oh, Alung ngangah dekat KL tak nak balik ke? Nampak macam tak ada apa-apa, tapi dia beri kesan yang besar. Janganlah ada perkara-perkara begitu. Walaupun kita nak menegur adik-beradik kita yang berada di luar, lama tak jenguk kampung,
Tak perlu kita menggunakan satu mesej tulisan untuk menzahirkan mereka lama tak balik. Tak perlu. Just sekadar bagi tahu telefon, kata lama tak balik, bila nak balik, itu lebih baik daripada kita tag dan orang lain boleh melihat apa isi kandungannya kita telah zahirkan tersebut pada orang lain. Itu perbuatan yang boleh merenggangkan hubungan di antara kekeluargaan. Jadi penulisan tersebar ini salah satunya dalam bentuk kita komunikasi dengan adik-beradik, dengan ibu ayah dan sebagainya. Baik. Kemudian kita lihat kepada iaitu komunikasi ataupun penulisan dengan sanak saudara kita. Hal ini sama juga. Hari ini makin lama, makin kita tidak mengenali sepupu sepapat, sanak saudara dia tak kenal dah. Sebab kita asyik berhubungan dalam bentuk penulisan. Bila jumpa di kampung pun, kita tak jumpa secara bersemuka. Masing-masing dengan telefon masing-masing dan tidak bersemuka dengan cara yang terbaik. Maka bila tak ada, maka tiadanya satu hubungan yang kita nak kukuhkan di antara sama sepupu, sama saudara mara kita. Lama kelamaan dia terputus lah. Lama kelamaan terputus. Ironinya kita lihat hari ini, bila mana zaman musim perayaan. Musim perayaan dahulu tak sebagaimana musim perayaan pada hari ini. Masing-masing datang balik kampung, tetapi hakikatnya dia tak akan rasa satu keharmonian yang besar. Disebabkan semua dengan telefon masing-masing. Semua masing-masing cakap sekian. Tak ada rasa macam, tak seronoknya kata bila bersama-sama ni. Seronoknya bila kita ada hubungan di antara sesama yang bercakap-cakap. Ada cakap pun dalam WhatsApp ni. Cakap WhatsApp. Kata, nak ke mana ni? Itu cakap. Padahal sebelah-sebelah je. Jom pergi mana? Sebelah-sebelah. Tapi hakikat berlaku begitu. Mungkin kita tengok respon daripada ibu-ibu ayah sekejap lagi lah. Tapi hakikatnya begitu. Nak apa-apa, sekadar tag dalam tu. Nak pergi mana kejap lagi? Rumah mana kita nak pergi? Mulut kita dah terkunci automatik. Jadi, penulisan tersebar, tetapi memberi kesan kepada hubungan kita di antara sama manusia dan akhirnya mendatijahkan kepada hubungan tu, keakraban itu semakin lama semakin renggang. Akhir sekali, tak kenal. Jumpa satu universiti, duduk sebilik lagi. Bila tanya asal kat mana? Asal dekat Nilai Negeri Sembilan. Kawasan mana? Dekat Taman Cepaka. Tapi Cepaka. Saya atuk saya di situ juga. Jalan berapa? Jalan 28. 28. Rasa atuk saya 28 juga. Rumah nombor berapa? 15. Sekian-sekian. Bukan kita atuk sama ni. Rupanya sepupu. Dalam satu dom. Satu bilik. Berkenalan sebab apa? Sebab tak kenal, tak pernah melihat. Sekadar kata dalam tag-tag dan sebagainya sahaja. Itu benda yang kita kena ubah dan cuba untuk kita harmonikan hubungan di antara sesama sepupu sepapat saudara mara ini. Sebab hari ini dia tak akan jadi begitu. Keharmonian semakin lama semakin hilang. Keharmonian semakin lama semakin hilang. Tak jumpa, tak bertegur siapa, kadang-kadang tengok ala kadar je. Dan fungsi ibu ayah pada hari ini pun kita perlu membawa anak-anak jumpa dengan saudara-saudara mara dia lah, supaya pertautan itu semakin lama semakin akrab. Kalau kita tak bawa mereka jumpa, kita tak ada nanti, tak ada orang nak menyambung silaturahim di antara sama kita. Baik, ibu-ibu yang minta Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian iaitu penulisan kita yang kita nak menceritakan tentang sahabat kita ataupun kita mencerita tentang orang-orang yang berdekatan dengan kita, sahabat kita lah, kawan-kawan kita kan. Kita menulis sesuatu tentang kawan kita. Kita bagaimana kita tag dia, kata, alhamdulillah hari ni bersama-sama kawan-kawan, hiking dan sebagainya, kita tag dia. Okay, baik, tak ada masalah. Cuma kita kena tengok bahawa konten itu sama ada sesuai ataupun tidak. Kadang-kadang bila mana kita menulis, dia memberi kepada keadaan orang sebelah itu, orang kawan-kawan kita lain itu terasa hati. Kata, ajak kawan dia ni je, kawan lain tak ajak. Pergi mana-mana, selfie letak tu. Jadi penulisan itu, niat kita ni sekadar nak berkongsi. Tapi keadaan menyebabkan perkongsian itu tak sampai maksudnya dan akhirnya menyebabkan ada ketidakharmonian di antara sesama kawan itu, sahabat-sahabat itu. Sahabat ini, kita kalau senang, kita akan dapat ramai sahabat. Rambut sama hitam. Kita tak akan nampak kejelasan mana yang betul-betul sahabat karib kita, mana yang tidak. Elok semua, elok nampak, tak ada masalah. Tapi bila kita susah, kita keadaan susah, tiba-tiba kita jatuh miskin dan sebagainya, na'udzubillah, datuk sakit sebagainya, kita minta tolong. Kita minta tolong kejap ni, semua sibuk. Aku tak sempat, aku tak sempat, aku ni. Semua ada keadaan yang tidak menyempat. Sebab apa? Sebab kawan yang kita rasa baik dalam penulisan tersebut, kita buat sebagainya, kita tulis sebagainya, itu dalam kelamaan, mereka melaikan diri dan akhirnya itulah kawan yang tinggal. Yang betul-betul
menyokong kehidupan kita. Yang mana yang berdekatan kita lah. Kadang-kadang yang dalam Facebook ke dalam apa-apa pun bila mana kita minta tolong dia diam je. Tapi kalau yang betul-betul menyokong kita, insya-Allah dia akan beri kesan kepada kita. Yang mana kesan itu bukan kesan yang berlaku sekarang, dia mungkin kesan yang akan datang. Jadi bila mana kita nak menulis tentang kawan-kawan dan sebagainya, biarlah penulisan itu bertepatan. Nanti kita menghina kawan-kawan kita, mengutuk kawan kita dalam media sosial dan sebagainya, itu tidak dibenarkan. Ataupun mungkinlah dia ni buat blog. Tulis blog siap tu, tulis tentang keburukan kawan dia tu tak perlulah. Okey, itu cara kita nak menulis kepada kawan-kawan kita. Kerana cara kita mempersembahkan sesuatu, cara kita menceritakan sesuatu itu kadang-kadang bila mana tidak sesuai, dia memberi kesan yang besar kepada kehidupan kita. Jadi kena elok-eloklah. Kawan ini kita memerlukan. Kawan ini kita memerlukan kerana kehidupan kita kalau tak ada kawan, pasti kita tak dapat hidup di luar daripada keluarga kita. Kerana kita ni di luar daripada keluarga kita, kawan-kawan terdekatlah merupakan sahabat handai kita. Yang sahabat handai kita. Kalau tidak, dia takkan jadi. Sebab tu bila mana sakit demam dan sebagainya, kita memerlukan sahabat handai untuk kita bantu, untuk kita minta tolong dan sebagainya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu berkaitan komunikasi ataupun penulisan dengan para sahabat. Dan juga bagaimana kita lihat perhubungan kita dengan jiran. Ini menarik juga ni, perhubungan dengan jiran. Gambarannya adalah hari ini kita dengan jiran orang yang rapat. Apa-apa yang berlaku kita suka share dengan jiran kita dan sebagainya. Kalau ada tak setuju pun kita share juga, kata Allah kucing siapalah selalu berak depan rumah aku ni. Nak bagi tahu jiran kita ni. Kata tolong-tolonglah jaga kucing masing-masing ni tak larat dah nak mengemah ni. Kita nak bagi tahu jiran kita dalam bentuk media sosial. Habis satu taman tahu. Sebab kalau kita bagi tahu kata orang terdekat satu taman tu, satu lorong tu yang kucing berak tu, tak ada orang lain dah, jiran kita tu je. Tapi cara kita nak olah, cara kita nak persembahkan tulisan tersebut menyebabkan jiran kita terasa Allah akbar kutuk aku punya. Jadi bila mana kita tak ada satu tata cara tulisan yang baik, maka pasti dia akan beri kesan kepada kehidupan kita. Saya ingat satu tempat lah. Dia ni jiran tetangga. Dia suami dia sakit. Bila suami sakit ni, dia nak minta pertolongan lah. Dia nak tag, dia nak tulis kepada orang yang dia kenal tu mudah berbanding orang yang berada di depan rumah dia tu. Sebab sepatutnya dari depan rumah, pergilah jumpa kan, bagi tahu suami sakit ni apa boleh buat. Dia bagi tahu kepada kawan dia berada di luar negara. Tag WhatsApp keluar negara, kata tak bagi tahu kepada orang terdekat ke, jemaah-jemaah yang dekat ke, untuk kita buat doa selamat sikit lah kepada suami sakit ni. Boleh. Tapi daripada luar negara, hantar balik ke taman itu hantar balik kepada masjid kontak orang sekeliling, barulah ajak pergi. Dia kata berpusing tu. Jauh berpusing sampai orang nak dapatkan bantuan dalam bentuk penulisan. Tak ada masalah. Dia baiklah dapatlah bantuan tu. Tapi disebabkan kita ni meletakkan penulisan di depan, maka akhirnya penulisan tersebut menyebabkan ada kekeliruan dan orang yang nak beri bantuan itu lambat nak sampai. Sedangkan kalau dia ni keluar rumah tu, bagi tahu dah suami saya sakit ni, apa kena buat ni. Cakaplah dengan mulut. Pasti dia lebih tepat sampai tu daripada kita berpusing jauh ni. Pusing jauh nak bagi tahu suami sakit je. Tapi sampai luar negara dulu, orang luar negara kontak orang ke dalam. Orang dalam kontak lagi orang masjid kontak yang berdekatan, baru sampai ke taman. Ada 5 peringkat tu nak bagi tahu suami sakit, nak katakan begitu. Jadi perkara beginilah yang kita kena elakkan. Kerana penulisan tersebar baik, tapi akhirnya dia memberikan kesan kepada kehidupan kita. Sepatutnya maklumat tu sampai dengan cepat, tapi sampai dalam keadaan yang lambat. Kalau orang sakit, nazak ni kata dah meninggal lah, tunggu maklumat tu sampai. Sebab apa? Kita meletakkan penulisan, bukan meletakkan lisan kita untuk bertemu dan bagi tahu bahawa kita memerlukan pertolongan dan sebagainya. Baik. Kemudian, jiran juga merujuk kepada bagaimana kita nak sebarkan sesuatu yang beri manfaat kepada jiran tetangga. Ini bersama juga kita contoh, kita katakan kita ada maklumat-maklumat tentang kebaikan. Maklumat tentang kebaikan. Maka nak sebar macam mana? Sebarlah, share kepada jiran tetangga kita. Tetapi bila sumber rujukan tersebut tidak sahih, sumber rujukan itu tidak benar, maka kita telah berkongsi sesuatu yang tidak benar dan berkesan kepada hubungan kita dengan jiran. Contoh, kita katakan kita nak tegur jiran kita ni
Julah pergi solat. Julah kita pergi surau. Contoh, pergi surau lah. Jadi nak tegur je kita, nak panggil jiran kita ni, kita rasa segan. Kita buat pelurusan. Jom sama-sama kita pergi surau. Ini manfaat. Tak masalah. Okey. Ada benda baik, ada benda baik kita boleh buat. Jom sama-sama kita pergi surau. Maka jomlah. Jadi jiran kita pun segan dengan kita, dia pun pergi surau sama-sama. Alhamdulillah. Jadi bila dah pergi tu, cukup-cukuplah pakai tag message tu. Boraklah dengan dia, kata, oh sekian, jom balik sama-sama, berjalan sama-sama. Jadi itu teknik di mana kita menggunakan kelebihan penulisan tersebut untuk kita berdakwah kepada jiran kita dalam masa sama dan beri kesan kepada bagaimana gaya hidup kita tu. Kita mengajak ke arah kebaikan, sana benda yang baik. Walaupun kita katakan penulisan tersebar dengan pantas ini, ada benda yang baik, ada benda buruk. Antara benda baiknya bila mana kita nak sebarkan tentang kebaikan. Jom kita pergi solat, jom kita pergi sini, jom kita buat amal ibadah, jom kita pergi dengan kuliah. Satu penyebaran yang baik. Mungkin dulu kita katakan nak jemput orang pergi kuliah kan, sukar. Sebab apa? Kena pergi bawa flyer dan sebagainya. Hari mudah. Macam hari ni kan, pantas tersebar kita punya link kita hari ni, cepat. Satu Malaysia boleh tengok. Kita punya live hari ni. Sebab apa? Penulisan kita tu. Kita tulis, okey, kuliah duha pada pagi ni, nak tengok, klik link ni. Kita sharekan semua, orang klik, masuk semua sekali. Jadi pantas tersebar. Ya, berbanding kita ni bagi tahu secara lisan, kata seorang-seorang, kata bagi tahu jemaah ni pagi ni ada kuliah sekian, jadi nak masuk ke mana? Banyak proses tersebut. Bila kita tulis saja, okey, hari ni kuliah sekian, klik link terus masuk. Jadi pantas tersebar, banyak manfaat kepada kita. Baik, yang ke-9 iaitu penulisan dengan musuh-musuh Islam. Bagaimana? Iaitu bila mana kita nak menulis sesuatu keburukan tentang seseorang itu, ataupun kita kata musuh Islam, maka penulisan tersebut perlulah jelas dan jangan kita meletakkan provokasi yang melampau. Ini macam mana pula ni? Contoh, kita tak suka pada suatu kata puak dan sebagainya, kita boleh mengkeji dia, tapi berpada-pada. Jangan berlebih-lebihan kerana dia menyebabkan rasa ketidaksenangan yang boleh memberi kesan kepada kita. Saya ingat satu ketika dahulu, zaman kita mengutuk Israel kan. Jadi saya dulu dalam tulisan blog saya tulis juga pasal Israel tu. Tulis. Jadi tiba-tiba keesokan hari saya tengok blog saya, kenapa hit terlalu banyak ni? Sampai 500 hit dalam sehari. Dalam sejam, saya tak ingat. Dalam sejam. Terlalu banyak. Kita ni jarang orang tengok blog kita ni terlalu banyak begitu. Kadang-kadang biasa 10 macam tu. Itu pun banyak lah. Tapi sejam ni 500, kalau kita terkejut. Bila saya tengok balik, penulisan kita tu, kita kutuk Israel ketika itu. Dia direct akses sampai ke sana, ke Israel. Dan semua tu tengok dia punya map tu semua ke sana. Maksud dia review. Orang kat sana tu tengok kepada pembahasan kita tu. Penulisan kita tu. Bila mana penulisan kita tersebut tidak menjelaskan apa-apa, maka selamatlah. Tapi kalau penulisan tersebut beri kesan kepada mereka akan cuba untuk bankan kita, blok kita dan sebagainya. Itu keadaan yang berlaku. Saya pernah merasai dan saya rasa, begitu. Salah tulis sedikit beri kesan kepada kehidupan kita. Itu antara perkara-perkara yang berlaku ketika mana penulisan kepada musuh kita tu. Kita tulis suatu perkara yang tidak baik, maka dia akan melihat, dia akan menilai penulisan kita tu. Baik tak baik, ini okey tak okey, bahaya tak bahaya. Jadi bila suatu perkara itu berlaku, maka automatik dia akan beri kesan kepada kita punya inilah view dan sebagainya. Baik, ibu-ibu yang Allah SWT, di 9 perkara tersebut merupakan perkara yang penting untuk kita lihat, iaitu penulisan pantas tersebar dan dia melibatkan banyak perkara, iaitu bagaimana kita menulis tentang Allah SWT, kita menulis tentang Nabi SAW, kita menulis tentang ibu bapa, kita menulis tentang komunikasi di antara pasangan kita, kita menulis tentang anak-anak, kita menulis tentang saudara mara kita, kita menulis tentang sahabat kita, kita menulis tentang jiran kita, kita menulis tentang musuh kita. Jadi kesemua perkara-perkara itu merujuk kepada bagaimana kita mengharmonikan kehidupan kita ni supaya penulisan yang kita buat tersebut pantas tersebar, tapi dia tidak beri kesan kepada kehidupan kita sebagai manusia, yang mana kita memang memerlukan penulisan dalam kehidupan kita. Baik, ibu-ibu ayah yang Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita lihat banyak sangat apa yang Allah bagi tahu pada kita ini, iaitu berbalik kepada Quran yang Allah kata itu. Dan surah Al-Alaq, Allah cerita pada kita dalam ayat 3 hingga 5, Allah kata, iaitu bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajar manusia apa yang tidak diketahui. Jadi kita ni sebenarnya berbalik kepada Al-Quran. Allah dah bagi tahu dah, kita ni tak boleh terlepas daripada
pena dan tulisan. Ya, dan kita akan belajar daripada itu. Dan ilmu yang kita akan dapat nanti, sehari-sehari nanti, pasti tidak akan boleh tanpa adanya penulisan. Kita perlu merujuk pada penulisan. Penulisan sangat penting pada hari ini. Jadi buku-buku kita ada itu, bacalah. Baca dan tuntut ilmu tersebut. Kerana kita jangan mengharapkan kepada sumber-sumber dalam talian saja. Kadang-kadang sumber dalam talian ini semua boleh edit, semua boleh kodam dan sebagainya. Contoh kita katakanlah orang ada tulis dalam Wikipedia. Wikipedia ni tuan-tuan, ibu-ibu, ayah boleh edit. Boleh masukkan maklumat tanpa ada batasan. Tak ada masalah. Jadi sumber tersebut perlu jelas dan sumber tersebut jangan kita ambil sumber-sumber yang kita tidak yakin kesahihan sumber tersebut. Jadi konsep Iqra' kalau kita lihat, konsep bacalah Iqra' kalau kita lihat, berdasarkan soal alaq ini, menyeru manusia untuk membaca bagi menambah ilmu pengetahuan. Baca menambah ilmu pengetahuan. Tadi kita cerita bagaimana komunikasi, bagaimana penulisan yang beri kesan kepada kehidupan. Ini penulisan tersebut berilmu kepada kita. Menambah ilmu pengetahuan. Dengan bertambahnya ilmu pengetahuan manusia, maka sudah pasti manusia dapat membezakan antara perkara yang hak dan batil. Bila kita ada ilmu, maka apa-apa sahaja kita tulis, apa-apa kita baca tersebut memberikan kesan kepada kehidupan kita. Allah Subhanahu Wa Taala memberi nikmat yang besar kepada manusia yang beza dengan ciptaan makhluk lain. Kerana kita tak sama dengan makhluk lain. Kita alhamdulillah Allah bagi akal kepada kita untuk kita menulis, untuk membaca dan sebagainya. Jadi penulisan tersebut memberi manfaat kepada kita berbanding dengan makhluk yang lain. Dan akal inilah manusia boleh mengambil ilmu, menilai ilmu dan menyebarkan ilmu kepada orang lain. Bila kita menyebarkan ilmu apa yang kita baca ni, dia automatik memberi kesan kepada ilmu yang kita ada. Menambahkan pengetahuan kita. Kalau kita sekadar kita ambil ilmu dan kita biar dalam fikiran kita, tak sebar pada orang lain, dia tak akan dapat membantu untuk kita menjernihkan, menajamkan ilmu pengetahuan kita. Bila kita dapat sikit, kita sebar pada orang lain, insya-Allah dia akan memberi kesan berpanjangan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, maksudnya Allah meninggikan orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Allah meninggikan orang-orang berilmu, Allah meninggikan orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa darjat. Jadi bila mana kita ada ilmu pengetahuan, maka Allah akan angkat kita satu darjat daripada yang lain. Maka bila dapat darjat begitu, maka Allah akan memuliakan kita lebih daripada yang lain. Maka daripada ayat ini, seruan kepada kita untuk sentiasa kita membaca. Tulisan pantang tersebar dan kita kena baca. Kalau tulisan pantang tersebar dan kita tak baca, merugikan kita. Banyak buku-buku yang kita boleh dapatkan di pasaran, maka bacalah untuk dapat manfaat kepada kita. Kalau sekadar kita ni dapat buku tapi sekadar buat collection, tengok cantik almari dia penuh buku, tapi tak baca, merugikan. Itu perkara yang kita elakkanlah. Sekarang ni, trend sekarang ni bila mana kita pergi ke rumah, nampak buku. Ni gambar saya ni, gambar background ni, bukan buku betul tu, untuk background. Jadi normal lah. Kita pergi rumah orang, letak rak buku di rumah untuk kita menzahirkan kita ni banyak membaca. Baik perkara itu, tapi kita kena baca. Sekali letak saya tak rugi. Kita kena baca. Ya, kena baca. Itu antara motivasi kita untuk membaca. Okay? Yang penting kita habiskan buku tu. Walaupun tak banyak, ambillah satu buku, baca dah 2-3 helai, simpan. Yang penting kita usahakan nak membaca. Bila mana kita baca, Allah akan mudahkan ilmu kita masuk dan kita menyebarkan ilmu tersebut. Baik. Imam Qutubi dalam tafsirnya menjelaskan bahawa akan wujudnya ganjaran di dunia dan wujud ganjaran di akhirat dan karamah kemuliaan di dunia. Maka dengan itu diangkat orang yang beriman daripada orang yang tidak beriman dan orang yang alim daripada orang yang bukan alim menerusi ilmu yang mereka ada. Jadi Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata Allah Subhanahu Wa Taala telah memuji ulama dalam ayat itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat orang berilmu dan diberi ilmu di atas orang beriman yang tidak diberikan ilmu dengan beberapa darjat. Jadi kalau orang beriman ni tak ada ilmu tak boleh. Dia kena ada ilmu juga. Nak dapat ilmu kat mana? Menerusi pembacaan. Daripada penulisan tersebar tersebut, kita baca banyak-banyak dan alhamdulillah ilmu tersebutlah akan masuk ke dalam jiwa kita dan beri manfaat kepada orang lain. Jadi apa-apa sahaja yang berkaitan dengan ilmu ni, dia wujud dalam bentuk penulisan. Dan untuk manfaatkan penulisan tersebut, kita perlu untuk membaca apa yang ditulis dan sebarkan apa yang baik dan cuba elak-elakkanlah menyebarkan perkara-perkara yang buruk. Kita boleh menulis hari ini dengan mudah sekali dengan menaik telefon di keyboard dan sebagainya. Pastikan apa yang kita kongsikan tersebut bermanfaat untuk diteladani oleh masyarakat luar.
Jangan berkongsi perkara-perkara tak sepatut kita kongsi dalam media sosial dan sebagainya. Itu memburukkan perkara-perkara begitu. Yang kita boleh buat, kongsi benda yang berfaedah. InsyaAllah, benda berfaedah tersebut akan beri pahala kepada kita, akan memberi manfaat kepada orang lain insyaAllah. Jadi saya rasa setakat itulah perkongsian pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada apa ilmu yang dikongsikan. Dan apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka kepada persoalan sekiranya insya-Allah. Ya, kita buka soalan. Silakan untuk bertanya pada Ustaz. Ada soalan ke? Saya rasa semua dah jelas, Ustaz. Tak ada Jelas hari soalan. ni. Okey, Alhamdulillah. baiklah kita jazakallahu khair. Al-Fadhil Ustaz Dr. Khair Ashraf atas perkongsian ilmu dan mengenai penyebaran maklumat ini di media sosial yang mana sama dengan salah ataupun yang benar melalui pelbagai bentuk dan cara kan. Dan maka kita ni sebagai orang Islam diwajibkan untuk menjaga akal dengan mencari ilmu kerana Islam mencakupi seluruh aspek yang telah menentukan hukum, undang-undang dan peraturan dalam semua perkara yang menyentuh perbuatan dan kehidupan manusia. Dan dari pihak pengusaha, mohon maaf jika ada salah bicara daripada saya yang sebenarnya milik Allah SWT, dan dari pihak pengusaha juga mengucapkan terima kasih kepada penaja program slot ini agar tajuk ini membawa bekalan yang indah di akhirat kelak. Dan bagi mendengarkan majlis ini Ustaz, kita tutuplah dengan tasbih kafarah dan surah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita tutup pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan dapat manfaat untuk semua dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.